Orang Kiwi sangat menghargai kemerdekaan mereka, namun 120 tahun yang lalu, satu keputusan sahaja boleh menidakkan kemerdekaan tersebut dengan menjadi salah satu negeri Australia. Orang Australia sememangnya mendakwa bahawa New Zealand adalah sebahagian daripada mereka satu ketika dahulu, sehingga tahun 1835, koloni New South Wales adalah kuasa yang memerintah New Zealand. Namun ia berakhir apabila sekumpulan ketua Maori menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan. Identiti New Zealand dipertikatkan lagi dengan menandatangani perjanjian Waitangi pada tahun 1840, dan walaupun terdapat perjuangan bersenjata yang berlarutan dan pertumpahan berdarah antara pihak Maori dan Empire British selepas itu, penjajah Australia masih melihat New Zealand sebagai satu hadiah yang berpotensi. Abad akhir ke-19, kesemua 6 jajahan Australia mengundi secara sebulat suara untuk membentuk negara persekutuan dan bertanyakan kepada New Zealand sama ada mereka ingin sertai. Jadi, mengapa New Zealand enggan menyertai persekutuan Australia? Dr. Felicity Barnes, pensyarah kanan di New Zealand History di University of Auckland, berkata banyak sebab telah dibahaskan selama beberapa dekad yang lalu. Ada yang berpendapat bahawa Perdana Menteri New Zealand ketika itu, Richard Kintig-Seddon, lebih suka menjadi pemimpin sebuah negara bebas berbanding hanya menjadi ketua negeri jika menyertai Australia. Jadi, kegagalan mendapat persetujuan Richard Seddon kerana kemungkinan beliau takut kehilangan kuasanya menyebabkan New Zealand tidak menyertai persekutuan tersebut. Richard Seddon sememangnya tidak menunjukkan minat menyertai Australia sejak pertama kali ia dicadangkan, tetapi keegoan beliau bukan satu-satunya sebab ia tidak berlaku. Terdapat kerisauan kehilangan pengaruh dengan menjadi satu daripada 7 buah negeri yang mana lebih besar daripada Tasmania, tetapi sangat jelas kurang penting berbanding New South Wales atau Victoria. Walau bagaimanapun, kebimbangan mereka bukan hanya berdasarkan perkara ini, tetapi juga memikirkan nasib New Zealand sendiri di masa depan. Seorang ahli sejarah telah merujuknya sebagai deklarasi kemerdekaan kedua. Walaupun New Zealand meneruskan perjuangan berdarah untuk mendapatkan kemerdekaan pada pertengahan abad 1800, darah juga mengalir di tanah jajahan Australia. 90% daripada keseluruhan penduduk orang asli telah dibunuh oleh keganasan atau penyakit. Di Tasmania, orang asli diburu sehingga hampir pupus, dengan beberapa ahli sejarah menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai pembunuhan beramai-ramai. Beratus-ratus peneroka dari Australia juga berperang melawan beberapa puak Maori semasa Perang New Zealand dan khususnya semasa serangan Waikato pada tahun 1863. Terdapat sejumlah besar warga Australia yang dilantik untuk berkhidmat sebagai peneroka tentera. Dengan ini, mereka ditugaskan selama 3 tahun dan kemudian menerima geran tanah sendiri. Mereka terlibat dalam beberapa kejadian perbalahan dalam Perang Waikato, seperti serangan ke pusat perdagangan utama Maori di Waikato yang dipenuhi dengan wanita, anak-anak dan orang tua. Selain itu, New Zealand bimbangkan undang-undang perkauman ke atas orang Maori, melihatkan layanan terhadap orang asli oleh kerajaan Australia. Australia dalam usaha untuk mempengaruhi New Zealand untuk menyertai mereka, telah memberikan hak kepada orang Maori untuk mengundi pada tahun 1902. Padahal, orang asli Australia tidak mendapat hak mengundi sepenuhnya dalam pilihan raya negara sehingga tahun 1962. 60 tahun kemudian, orang New Zealand dipercayai menganggap diri mereka adalah lebih baik dari segi hubungan kaum berbanding orang Australia di Tasmania. Namun, menjadi lebih baik tidak sama dengan menjadi baik. Mereka juga menganggap Maori sebagai kelas yang lebih baik daripada orang Australia asli. Tetapi, pemikiran perkauman ini lebih lemah berbanding rasa berterima kasih mereka kepada orang Maori. New Zealand bimbang bergabung dengan Australia akan membawa bahaya lebih dekat kepada rakyat mereka. Pandangan tradisional bahawa orang New Zealand agak kurang bersifat perkauman berbanding orang Australia ditunjukkan dalam surat-surat dan buku harian para askar Kiwi yang dilatih di Mesir sebelum serangan terhadap Gallipoli dalam Perang Dunia I. Mereka sering menyifatkan penduduk tempatan Mesir sebagai niggers atau orang kulit hitam. Menjelang akhir abad ke-19, para pemimpin New Zealand mempunyai rancangan untuk membina Empire Pasifik Selatan mereka sendiri, dan bergabung dengan Australia mungkin akan menjadi penghalang berbanding bantuan. New Zealand menjadi anggota pertama Empire Britain untuk mengambil alih jajahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Ketika Samoa Jerman menyerah kepada pasukan pencerobohan Kiwi pada tahun 1914, selepas peperangan tersebut, New Zealand telah diberikan tanah Samoa Jerman yang didudukinya, sehingga negara pulau itu mendapat kemerdekaan
kemerdekaan pada tahun 1962. Boleh dikatakan satu-satunya tanah Empayar Pasifik Selatan New Zealand yang masih kekal adalah Kepulauan Cook. Dari segi ekonomi pula, Australia menjadi semakin tidak penting pada ketika itu. Pengeksportan telah merosot secara dramatik sejak dekad terakhir abad ke-19 ketika Britain menjadi pasaran utama New Zealand. Sesetengah petani New Zealand, terutamanya mereka yang menghasilkan oat yang diekspor ke Australia sebagai makanan haiwan, berasa bimbang dengan situasi tersebut. Tetapi pada tahun 1899, Britain adalah pasaran yang lebih penting bagi petani New Zealand berbanding Australia. Kepentingan Britain yang semakin meningkat juga menimbulkan keraguan terhadap salah satu faktor penghalang yang paling kerap dikemukakan terhadap penggabungan dengan Australia, iaitu jarak 1930 km di antara kedua-dua negara. 1930 km di antara Australia dan New Zealand dilihat sebagai 1930 halangan kepada penubuhan persekutuan itu. Namun, beberapa ahli politik yang berpendapat bahawa jarak adalah penyebab pergabungan adalah mustahil, penyokong skema yang jauh lebih besar, iaitu Persekutuan Empayar. Selain itu, masa lalu banduan Australia, banduan dari England dibuang ke Australia dan membina penempatan baharu, dipercayai telah dianggap sebagai titik kotor di penempatan itu. Ini menyebabkan sedikit kesombongan budaya di mana warga New Zealand berasa bahawa mereka adalah lebih baik dan tinggi daripada Australia. Orang New Zealand memilih untuk tidak mempertimbangkan kebarangkalian berlakunya pencemaran budaya. Kemungkinan New Zealand untuk menyertai persekutuan Australia di kemudian hari dibenarkan dalam dokumen asal yang ditulis dalam Seksyen 6 Akta Perlembagaan Australia pada tahun 1900. Dalam akta ini, New Zealand dianggap sebagai negeri dalam Commonwealth Australia baru walaupun tanpa persetujuan daripada kerajaan New Zealand. Akan tetapi, kebanyakan daripada orang Kiwi tidak lagi menyebut tentang hal ini.